Bertemu kembali Persatuan Insurans Hayat Malaysia LIAM, Persatuan Insurans Malaysia PIAM dan Persatuan Takaful Malaysia MTA memperluas kelayakan pembayaran balik untuk mendorong lebih ramai pemegang polisi insurans sijil takaful menjalani ujian saringan COVID-19. Semua persatuan itu menerusi kenyataan bersama pada akhir minggu lepas berkata mengikut kelayakan yang disemak semula itu, pemegang polisi sijil boleh membuat tuntutan kepada tabung saringan COVID-19 jika mereka mengalami jangkitan pernafasan akut ataupun serangan yang tiba-tiba bagi jangkitan pernafasan dengan sekurang-kurangnya satu kesesakan bernafas, batuk atau sakit tekak berserta demam atau tidak, atau dianggap sebagai orang yang disiasat PUI seperti ditaktifkan oleh Kementerian Kesihatan atau mempunyai hubungan dengan kes positif COVID-19 dan dirujuk oleh doktor berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Mereka berkata tabung RM8 juta yang ditubuhkan oleh industri insurans dan takaful itu bertujuan menyokong usaha KKM dalam mengendalikan lebih banyak ujian saringan COVID-19 untuk rakyat Malaysia. Dan kita bersama dengan Muhammad Fikri Muhammad Rawi, Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Sun Life Malaysia Takaful Berhad untuk bincang berkenaan dengan bantuan ataupun bayaran balik ini. Fikri, mungkin Fikri boleh jelaskan berkenaan dengan bayaran balik ini secara ringkasnya, bila ia akan bermula dan juga siapakah yang layak, adakah semua orang yang menjalani ujian ataupun bagaimana, Fikri? Okey, terima kasih Surawani kerana menjemput Persatuan Takaful Malaysia ataupun MTA untuk memberikan penjelasan ini. Ya, seperti yang sudah disamaraskan tadi oleh Encik Rizal, dana 8 juta ini adalah sumbangan bersama daripada PIAM dan MTA, dan dia bertujuan sekali lagi adalah untuk menyahut dan menyolong usaha kerajaan untuk mendapatkan lebih ramai lagi orang untuk membuat ujian COVID-19 ini. Jadi 8 juta ini mampu menampung ujian sebanyak 26,000 orang, terutamanya kepada pemegang-pemegang sijil takaful dan juga pemegang-pemegang polisi insurans hayat dan insurans am, yang mana polisi itu adalah polisi perubatan dan health yang kita panggil medical and health, yang mana berkuat kuasa daripada 27 hari bulan April lalu, dan mereka boleh membuat permohonan untuk mendapatkan bayaran balik ini sekiranya mereka mendapat ujian COVID-19 sama ada positif ataupun negatif. Mereka boleh membuat tuntutan ini sejak daripada 11 April lalu. Okey, dan secepat manakah pemegang polisi ataupun pemegang sijil ini boleh dapatkan kembali wang mereka? Kerana kita tahu orang di luar sana ataupun rakyat di luar sana, aliran tunai adalah penting pada ketika ini. Subsidinya adalah RM300 jika tidak salah saya. Betulkah ini? Ya betul. Kami akan membayar balik sebanyak RM300 kos ujian itu. Dan mereka akan mendapat bayaran balik secepat antara 7 hingga 14 hari setelah permohonan mereka lengkap dan telah dihantar. Adakah Fikri melihat inisiatif ini boleh bantu kurangkan lagi tekanan kepada perkhidmatan kesihatan awam di Malaysia pada ketika ini yang sedang bertukus lumus untuk mengurangkan penularan atau menghentikan penularan COVID-19 pada ketika ini? Sudah tentu. Sebab ini akan mewujudkan satu lagi jaringan di mana pemegang-pemegang sijil dan juga polisi takaful dan insurans boleh pergi ke hospital swasta untuk mendapatkan ujian ataupun saringan COVID-19 ini. Dan ini akan mengurangkan bebanan yang ada, kesesakan yang berlaku di hospital-hospital kerajaan. Dan kita juga bercakap berkenaan dengan, mari kita alihkan sedikit topik ini, iaitu pada ejen insurans. Adakah mereka ada SOP baru, bagaimanakah mereka beroperasi pada ketika ini, kerana ramai ingin tahu dan juga bertemu dengan ejen insurans mereka, tapi tentunya ini harus dihentikan kerana untuk menghentikan penularan COVID-19. Jadi apakah norma baru dalam industri takaful dan insurans pada ketika ini, selain daripada jumpa face to face, apakah lagi yang ditambah baik untuk pemegang polisi dan juga sijil di luar sana mendapatkan lebih maklumat, ataupun bagi mereka yang baru nak mendapatkan insurans, bagaimanakah mereka boleh teruskan dengan apa yang berlaku sebelum ini? Ya. Suka atau tidak, keadaan PKP ini telah memaksa industri untuk bertindak balas
walaupun SOP ini telah kami adakan dahulu, sekarang ini adalah yang dipanggil new norm, di mana ejen-ejen berinteraksi dengan pelanggan mereka ataupun bakal-bakal pelanggan mereka melalui talian. Walaupun ini telah diadakan sebelum ini, tapi keadaan sekarang mempercepatkan lagi proses itu berlaku. Semuanya menggunakan atas talian, pembelian dan penendoksan, penerimaan permohonan untuk takaful. Dan pengendali-pengendali takaful telah banyak membuat pelaburan sejak daripada dulu lagi, dan akan terus membuat pelaburan supaya transaksi melalui talian ini berterusan. Dan juga daripada segi training yang kami adakan pun sekarang telah banyak menggunakan talian. So sekarang ini penggunaan Skype, Zoom, GoToMeeting adalah the normal norm, sebab ramai daripada mereka yang bekerja daripada rumah dan bakal-bakal pelanggan pun bekerja daripada rumah. Jadi itulah keadaan sekarang ini. Tapi kesannya kepada, saya tahu sebab saya kira ya, operasi ejen ini adalah berdasarkan kepercayaan, ada berdasarkan pertemuan muka ke muka. Adakah ini akan memberikan kesan satu norma baru ini atas talian ini, adakah ini akan memberikan kesan kepada jumlah mereka yang ingin mendaftar untuk memegang CJ atau menjadi pelanggan di masa hadapan? Adakah ini akan memberikan kesan kepada industri insurans di Malaysia? Pada mulanya untuk menyesuaikan diri kita dengan norma yang baru ini memang ada kesan. Tapi lama-kelamaan ia akan menjadi sesuatu yang normal. Daripada segi kepercayaan tadi, bagaimana ejen-ejen untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru seperti dahulu adalah melalui referral ataupun melalui cadangan daripada kawan-kawan, dan pelanggan-pelanggan akan hanya berinteraksi dengan ejen-ejen yang mereka percayai. Dan paling ringkas sekali Fikri, sekali lagi 11 hari bulan April mereka boleh mendapatkan ataupun mendaftarkan diri untuk pelanggan balik, dapat 7 ke 14 hari. Mungkin Fikri boleh ulang kembali fakta yang penting ini bagi pengguna di luar sana. Ya, seperti yang saya cakap tadi, bagi pemegang-pemegang sijil takaful dan juga pemegang-pemegang polisi insurans, hayat dan am, anda sekiranya anda layak, anda adalah dirujuk oleh doktor dan mempunyai simptom-simptom yang disebutkan tadi, anda boleh memohon untuk mendapat bayaran balik sekiranya anda telah membuat ujian COVID-19, sama ada positif ataupun negatif, sekiranya anda mempunyai polisi medical and health. Okey. Terima kasih Muhammad Fikri Muhammad Rawi, Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Sun Life Malaysia Takaful Berhad, berkongsikan berkenaan dengan CTF yang diambil oleh 3 Liam, PM dan juga MTA di Malaysia pada ketika ini. Kita akan berhenti di sini. Saya Riza Zulkafli, teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami membawakan suara anda, realiti anda di luar sana ketika berdepan dengan PKP dan juga penularan COVID-19. Teruskan bersama kami. Saya Riza Zulkafli, salam hormat.